Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para penonton yang dimuliakan, dirahmati Allah, sempena pada bulan Rejab ataupun dikatakan pada hari ini kita akan disiarkan ataupun didindangkan ataupun khutbah ataupun tazkirah saya pada hari ini insya-Allah mengenai tentang Isra' Mi'raj, yang mana kalau kita lihat pada bulan Rejab, Isra' Mi'raj yang berlaku pada 27 bulan Rejab tahun 12 Hijrah bersempena 662 Masehi. Waktu ketika itu umur Rasulullah dikatakan 52 tahun. Yang mana kalau bulan Rejab kita selalu dikatakan tentang Isra' Mi'raj. Kenapa peristiwa Isra' Mi'raj itu berlaku? Okey. Kalau kita lihat daripada sejarah Rasulullah, pada ketika itu adalah hari Ya'amul Huzun. Dikatakan hari kesedihan Rasulullah SAW pada ketika itu. Kerana apa? Kerana wafatnya pakciknya yang sokong dalam dakwahnya Abu Talib serta isteri kesayangnya Khadijah yang telah pergi meninggalkan beliau, itu membuatkan kesedihan beliau. Dan seterusnya, kerana itu orang-orang Quraisy pada ketika itu sudah mula untuk mengganggu dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Dan Rasulullah amatlah bersedih kerana dakwahnya itu dipelekehkan dan tak diterima. Jadi dengan adanya Isra' Mi'raj pada kali ini, Allah untuk menggembirakan hati Rasulullah SAW, Allah jadikan peristiwa ini satu sejarah. Sampai sekarang sejarahnya dah dibukukan ataupun diwahyukan dalam kitab Al-Quran. Yang mana kalau kita lihat, Allah berfirman pada auzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Dalam ayat ni kalau kita lihat, Maha Suci Engkau ya Allah telah mengisrakan atau menjalankan hamba-Nya pada malam, dikatakan satu malam yang Allah pilih untuk mengisrakan hamba-Nya daripada mana? Daripada Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang dikatakan kami memberkati haulahu, sekeliling Masjid Aqsa tersebut. Untuk apa? Untuk menggembirakan Rasulullah dalam kesedihan pada Amul Huzun ataupun tahun sedih bagi dia. Linuriyahu min ayati, untuk melihatkan kepada Rasulullah tanda ayat-ayat atau tanda-tanda Allah yang maha besar. Innahu was-samiul alim, samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalau kita lihat ini dari buku At-Tabari, yang mana pada malam tersebut, kalau kita lihat dalam tafsir Tabari, Rasulullah SAW pada malam tersebut telah dibangunkan oleh Sayyidina Jibril dan Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail. Dan kedua malaikat itu datang pada Rasulullah dan dikatakan dalam sejarah dibawa Rasulullah dan dibelah dada Rasulullah. Dan dibelah dada Rasulullah, sementara itu dicuci hati Rasulullah 3 kali. Okey, 3 kali dicuci dengan air Zam-Zam. Dikatakan dicuci dengan Rasulullah dengan air Zam-Zam dan bersihkan daripada segala kotoran-kotoran yang ada dalam hati manusia tersebut. Kalau tu kotoran sifat munafik dan sifat-sifat seterusnya lah. Dan bukan itu juga ditambahkan, dibubur atau diletak dalam hatinya sifat-sifat lembut dan ilmu dan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat begitulah Rasulullah sebelum diisrakan telah dibelah dadanya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Seterusnya apabila dicuci, datang pula dikatakan sebelum itu diletakkan khatimun nubuwah di belakang Rasulullah SAW, dan didatangkan pada Rasulullah SAW seekor dikatakan burak. Nama dia burak lah. Dikatakan kuda tak macam kuda, keldai tak macam keldai, dan burak itu dikatakan dinaik oleh salah satu Nabi, kalau tak silap saya dalam sejarah lain ada saya membaca,
dan burak itu telah dimenunggang. Tapi sebelum tunggangan burak, Rasulullah beri salam kepada burak tersebut, dan burak tu pun dikatakan burak tersebut tidak mahu dia ditunggang ni. Tapi bila diberitahu kepada malaikat Jibril, dan dia pun akur, sedangkan yang akan naik badan di belakangnya adalah manusia yang agung. Jadi burak pun diamkan diri dan terus naik sebelum Rasulullah dibawa oleh Isra ke Baitul Maqdis. Maknanya Isra ni daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan seterusnya Mi'raj daripada Baitul Maqdis ila ke Sidratul Muntaha, yang akan kita bincang sebentar lagi insya-Allah. Dan dalam perjalanan, kalau kita lihat perjalanan Isra Rasulullah SAW, berbagai-bagai perkara terjadi. InsyaAllah saya akan kupaskan sedikit sebanyak. Kalau sempat pada hari ini, kita akan kupaskan Isra' ni berapa kisah yang akan kita kupaskan, dan Mi'rajnya juga. Apabila pertama kali diisra'kan Rasulullah SAW, dan dikatakan Rasulullah dibawa oleh para malaikat, dan dalam perjalanannya dia berjumpa dengan satu kaum. Dikatakan kaum ni, dinampak kaum ni seorang peladang yang cocok tanam. Cocok tanam, dan hasilnya tumbuh pada hari ini juga, dan dia ambil hasilnya. Lepas dipotong tanaman tersebut ataupun hasil tanaman yang tersebut, tumbuh lagi. Potong, tumbuh lagi. Potong, tumbuh lagi. Apabila ditanam, tumbuh lagi. Dan Rasulullah pun rasa pelik. Ditanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka yang berbuat perkara tersebut? Jibril mengatakan, haula'i mujahidun. Mereka adalah orang yang berjihad, al-mujahidun fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Tak kiralah kita berjihad daripada peperangan ke, kita berjihad dengan harta ke, kita berjihad dengan ilmu ke, yang penting berjihad kerana Allah. Mereka itu termasuk golongan kaum yang dilihat oleh Rasulullah pada Isra' ketika itu. Dan seterusnya dikatakan bukan itu saja, mereka mendapat hasil pahala yang didapatkan oleh Allah, berikan pada mereka, ditambahkan lagi dengan 700 pahala. Wah, Masya Allah, setiap kebaikan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kisah pertama. Seterusnya Rasulullah berjalan dengan para malaikat, dan datanglah padanya, dikatakan satu kaum yang dikatakan kaum itu mengambil satu batu dan menghentakkan kepala kepada seorang. Apabila dia hentakkan tu, pecah kepalanya. Datang lagi kepala itu, dia hentakkan lagi. Macam begitulah. Tak habis-habis. Dan berkata kepada Rasulullah pada Jibril, siapa man haulai, siapa mereka itu ya Jibril? Dikatakan, Jibril menjawab, mereka adalah orang yang selalu dikatakan malas untuk melaksanakan salat 5 waktu. Auzubillah min zalik. Begitu azab orang yang malas untuk melaksanakan salat 5 waktu, dan dikatakan contohnya, diambilkan batu, dihentakkan kepala dia, pecah. Ada lagi dijadikan oleh Allah, dihentakkan sampai lagi tu azab dia. Na'udzubillah min zalik. Dan seterusnya dikatakan satu kaum berjalan Rasulullah dengan Jibril, terjumpa dengan satu kaum yang mana dikatakan satu kaum ni di tangannya ada daging yang baik, yang elok, yang wangi, dan dikatakan di kirinya pula dikatakan ada daging yang busuk. Dan kaum tu dikatakan memakan daging yang busuk daripada daging yang sedap, yang enak. Jadi Rasulullah terkejut dah. Dan kata Rasulullah, kenapa jadi macam itu? Siapakah mereka, wahai Jibril? Dan Rasulullah mengatakan, mereka adalah lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan kamu dari umatmu, yang mana pada dia suami ada isteri yang halal, mereka datangi pada isteri yang haram, atau mereka datang kepada perempuan yang haram, bukan isteri. Begitu juga isteri-isteri yang mana ada suami yang halal, tapi mereka tinggalkan suaminya, mereka datangi pada lelaki yang ajnabi, yang bukan suaminya. Jadi begitulah mereka azab yang ditunjukkan oleh Allah pada ketika Isra'-nya Rasulullah SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Dan seterusnya
perjalanan dia diteruskan oleh Rasulullah dengan para malaikat. Dan ketika itu mereka berjumpa, dikatakan dengan satu kaum, satu lelaki atau kaum lah, yang mana mereka mengumpulkan kayu api yang besar. Okey. Dan mereka tidak boleh membawa kayu api tersebut, tapi mereka tambahkan lagi. Lalah mereka tidak boleh membawanya. Nampak? Jadi Rasulullah tengok pelik lah. Dahlah satu kayu api tidak dapat dibawa, atau banyak itu, dia tambahkan lagi sampai menimbun kayu tersebut. Dan sampai itu dia nak angkat, tak boleh angkat. Ini yang dikatakan dalam hadis tafsir Tabari. Dan Rasulullah bertanya kepada malaikat, man haulai, siapakah mereka dan siapakah lelaki tersebut? Dia kata lelaki tersebut daripada umat engkau ya Rasulullah. Umat kau yang mana? Yang mana dikatakan pada dia ada amanah, kepada dia orang beri amanah. Dia tidak boleh melaksanakan amanah tersebut. Bukan itu saja, dia ambil amanah-amanah yang lain. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita lihat begitulah Isra'-nya, ataupun dikatakan azabnya orang yang contoh kepada orang yang selalu ambil amanah tapi tidak melaksanakan amanah. Na'udzubillah min zalik. Dan seterusnya dikatakan dia sampai pada satu ketika, satu tempat di lembah. Yang lama lembah tu dikatakan Rasulullah mendapati berbauan wangi, sejuk. Okey. Dan di situ baunya seperti reh ni wangi seperti misk, minyak atar, ataupun dikatakan lebih dari minyak atar kan. Dan mendengar suara yang sedap didengar. Okey. Dan dikatakan pada Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa bau yang wangi itu, yang sejuk tu? Okey. Dan Rasulullah, dan dikatakan baunya seperti bau al-misk. Al-misk itu bau wangian yang wangi lah kan. Okey. Dan apa suara-suara tu katanya? Suara mana? Suara daripada mana datang, kata Rasulullah SAW. Kata Jibril, haza sautu minal jannah. Ini suara daripada syurga. Okay? Dikatakan bau daripada syurga. Dan suara tu datang dari syurga. Dan syurga berkata kepada Allah. Taqulu, syurga berkata kepada Allah. Apa kata syurga? Ya Tuhanku, berikan aku apa yang telah engkau janjikan kepada aku. Sesungguhnya syurga itu berkata kepada Allah, berikan aku kepada apa yang kau telah janjikan kepada aku, ya Allah. Aku telah menghiasi bilik-bilik aku dengan cantik, dengan sutera, dengan kain yang lembut, dengan permata, dengan dikatakan dengan emas, dan dengan zamrud. Maknanya jadi Allah kata, falaki, dia kata, maka pada engkau akan aku berikan kepada engkau syurga orang yang muslim dan muslimat. Alhamdulillah kita terjadi orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Wa man amana bi wa rasul, dia kata, orang yang beriman kepada aku dan kepada Rasulullah akan aku masukkan kau ke dalamnya, kata Allah kepada syurga, kerana syurga tak aku dah hiasi dengan kecantikan aku. Mana yang janji kau ya Allah? Jadi Allah kata orang dia begini. Okey. Dan bukan itu saja, dikatakan orang yang beriman dan orang beriman kepada aku, pada Rasul, dan wa amal salih, orang beramal saleh, dan orang yang tidak syirik kepada aku dan tidak menjadikan aku sebagai orang, aku ada dua, ataupun sebagai syirik, di mana sembah ke aku dan sembah benda yang lain kepada untuk wasilah kepada aku, tidak benda gitu. Okey, itu yang Allah kepadakan. Dan orang yang takut kepada aku. Okey, siapa yang buat begitu adalah mereka aman. Orang tadi dikatakan aman, dan akan aku letakkan kepada kamu, walau masukkan kepada kamu orang-orang tersebut. Dan Allah kata telah berjayalah orang beriman. Wa tabarakal ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya Allah yang menjadikan makhluk-makhluknya. Dan Rasulullah bertanya lagi, aku mendengar suara yang dikatakan yang tak sedap, yang bising, bau yang busuk. Dan kata Jibril itu adalah bauan daripada neraka. Dan dikatakan neraka dan bau yang tak sedap. Dan berkata neraka kepada Allah, wahai Tuhan, aku telah jadikan hias diri aku
dengan rantai-rantai besi-besi yang panas, okey, dengan duri, dengan berbagai-bagai perkara yang aku telah sediakan untuk orang-orang. Di dalamnya ada azab, di dalamnya ada keseksaan, di dalamnya ada segala macam azab yang akan ditunggu. Mana janji engkau ya Allah? Dan kata Allah, aku akan masukkan pada engkau ya neraka, di dalamnya orang yang musyrik, lelaki musyrik dan perempuan yang musyrik. Orang kafir, lelaki kafir dengan perempuan yang kafir. Orang yang membuat kejahatan, orang yang membuat kemungkaran, orang yang sombong, orang yang bongkak, dan mereka yang tidak beriman kepada aku. Dan selain daripada yang keburukan, yang zalim, semua akan aku masukkan ke dalam neraka. Inilah janji Allah kepada neraka apabila Rasulullah mendengar kata-kata neraka dan syurga berkata kepada Allah. Dan dikatakan neraka kata, aku setuju. Kita lihat begitu sekali. Okay? Dan bila sampai ke Rasulullah ke Baitul Maqdis dari perjalanan tadi, dan dikatakan Rasulullah mengikatkan kudanya atau buraknya di satu pengikat yang mana pernah ikatan satu batu tu yang pernah diikat oleh para nabi-nabi waktu ketika zaman mereka berada di Baitul Maqdis. Dan apabila dia masuk ke dalam masjid dan mereka dia bersolat dengan para malaikat. Apabila lepas salat, kalau kita lihat dan Rasulullah, mereka yang bersolat tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa yang bersama engkau? Kata siapa? Di Baitul Maqdis yang kita tahu dalam sejarah, Rasulullah akan mengimamkan jadi imam, dan di belakangnya adalah para nabi-nabi yang mengikut makmum, dan para malaikat di belakangnya jadi makmum. Jadi bila habisnya salat, Rasulullah, para nabi bertanya kepada Jibril, siapakah fulan ni? Nampak mereka pun tak kenal Nabi Muhammad dan Rasulullah. Jibril kata, dia adalah Muhammad. Adakah dia telah diutus? Kata para nabi, dia kata dia telah diutus dan dia sekarang sedang digembirakan oleh Allah. Dan para nabi pun rasa bersyukur kerana kedatangan Rasulullah SAW. Dan pada ketika itulah para anbiya berjumpa para nabi, dan di situ para arwah nabi, roh nabi, mereka berbual dengan nabi, dan mereka memuji apa yang telah Allah berikan kepada kebaikan, ganjaran, nikmat yang Allah berikan pada zaman mereka, pada mereka hidup. Apa dia katakan para nabi pada Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim pertama mengatakan, Alhamdulillah, segala puji Allah yang telah menjadikan aku ini pendampingnya. Ini kata Nabi Ibrahim apabila berbicara dengan Rasulullah SAW. Dan telah memberikan aku kerajaan yang besar, kata Nabi Ibrahim. Dan menjadikan aku umat-umat yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan Allah telah melepaskan aku daripada api. Ini Allah, kita tahu dalam cerita Nabi Ibrahim telah diselamatkan daripada api yang dicampakkan para orang kafir ke dalam Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Dan dikatakan api itu menjadi sejuk dan aku selamat keluar daripada itu. Nampak? Alhamdulillah, kata Nabi Ibrahim. Dan datang pula Nabi Musa. Nabi Musa berbicara dengan Nabi Muhammad. Dia memuji Allah. Alhamdulillah, Allah telah menjadikan aku boleh berbicara dengannya. Dan Allah telah dikatakan telah memberikan aku berjaya untuk menghancurkan Firaun dan menyelamatkan kaum Bani Israel daripada di tanganku, kata Nabi Musa. Dan menjadikan aku umat yang mendapat hidayat yang betul, dan menjadikan aku umatku yang adil, kata Nabi Musa. Itu Nabi Musa berbicara dengan Nabi Muhammad. Seterusnya Nabi Daud pula bila berjumpa dengan Nabi Muhammad dan memuji pada Allah. Dan Nabi Daud kata apa? Dengan nama Allah telah menjadikan dan telah memberikan aku satu kerajaan yang besar, dan telah mengajar aku tentang Az-Zabur, kitab Zabur yang kita tahu. Kita tahu Nabi Daud kalau baca kitab Zabur, burung yang terbang jatuh mati. Dikatakan dalam sejarah lah. Bukan itu saja, sampah-sampah yang ada di laut naik ke atas darat untuk mendengar Nabi Daud membaca
kitab Zabur. Itu nikmat yang Allah berikan Nabi Daud. Dan bukan itu saja, Allah berikan aku nikmat untuk aku dapat melembutkan besi. Kita lihat dalam hadis dia. Dan aku dapat menguasai gunung-gunung. Okey. Dan begitu juga dikatakan memberikan aku hikmah dan kelebihan aku dalam berbicara. Ini kata Nabi Daud kepada Nabi Muhammad SAW apabila mereka berjumpa di mana? Di Baitul Maqdis selepas salat. Jadi kita lihat begitu ramai para nabi, mereka jumpa Rasulullah Nabi Muhammad, mereka berbicara dengan kelebihan, fadilat, kelebihan yang Allah telah berikan kepada mereka pada zaman kerajaan mereka. Nabi Sulaiman pula berjumpa dengan Rasulullah SAW dan dia memuji Allah SWT dan dia kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku kuasa untuk aku dapat menguasai angin. Nampak? Okey. Dan mendapat menguasai syaitan-syaitan dan jin. Ini Nabi Sulaiman berkata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'lamuni syai'un ma yuharibu wa ma sali wa jafan wal jawab, dan dia mengajar aku tentang peperangan. Macam mana cara untuk berperang dan seterusnya. Dan wa'allamani muntiqat tayr, dan dia mengajar aku bagaimana burung berbual. Maknanya bahasa burung yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Dan dikatakan dan memberikan aku kelebihan-kelebihan yang tak diberikan dengan orang lain. Okey. Itu dia katakan fadilat yang telah diberikan oleh Nabi Sulaiman, dan Allah telah memberikan aku kerajaan yang agung dan tidak ada orang yang dapat miliki selepas aku. Memang betul. Nabi Sulaiman orang yang dikatakan Nabi yang agung, yang kaya, yang dapat kontrol semua. Dapat menguasai daripada angin, binatang, jin dan seterusnya. Itu nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seterusnya datang pula Nabi Isa kepada Nabi Muhammad dan berkata Nabi Isa dan memuji Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana telah menjadikan aku yang dapat menjadikan aku seperti Nabi Adam. Mana dia Adam dilahirkan tidak ada bapa. Aku pun Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa. Kita lihat begitu. Adam dijadikan daripada tanah tapi tak ada bapa. Aku pun dijadikan daripada Allah tapi aku tidak ada bapa. Macam itu maksud dia lah. Dan kata dia, dengan kata apa? Dijadikan Adam dengan kun fayakun. Begitu juga aku. Kata Nabi Isa dikatakan kun fayakun, jadilah aku. Dan Allah mengajar aku ilmu tentang hikmah. Alkitab, At-Taurat, wal Injil. Kata Nabi Isa. Dan dikatakan mengajar aku menghidupkan tanah daripada burung. Tanah tu dijadikan burung dan boleh ditiupkan roh lagi. Ini telah terjadi. Dan jadilah dia burung yang hidup. Ni Allah berikan Nabi Isa satu ilmu mukjizat dengan izin Allah. Ini Nabi Isa nya kelebihan diceritakan kepada Nabi Muhammad. Dan Allah telah memberikan aku ilmu untuk mengobatkan orang yang sakit sopak dan orang yang sakit kustah dan orang yang buta, dan boleh menghidupkan orang yang mati. Ini Nabi Musa dengan kelebihan yang Allah beri dengan izin Allah SWT. Dan Allah mengangkat aku dan membersihkan aku dan menjauhkan aku dan umat dan emak aku daripada gangguan syaitan. Jadi kita lihat begitulah nikmat yang Nabi Isa diberi oleh Allah. Seterusnya Nabi Muhammad pun apabila keliran dia katakan Nabi Muhammad, Alhamdulillah, kata Nabi Muhammad, dikatakan alladzi arsalani rahmatan lil alamin. Allah, alhamdulillah kerana Allah telah mengutuskan aku rahmatan lil alamin, beri rahmat kepada alam, bukan manusia, bukan binatang, alam maksud semua, langit dan bumi. Rahmatan lil alamin. Ini ya Nabi Muhammad dapat. Dikata bukan aku nak sombong. Nampak? Okey. Wa kafa lin-nasi basyiran wa nadhira, cukup bagi manusia untuk aku memberi pengingatan dan memberi
memberi keinzar kepada semua manusia. Okey. Dan Allah memberikan turunkan kepada aku Al-Quran. Ini yang diberikan kepada Rasulullah SAW untuk memisahkan atau sebagai burhan, sebagai dalil kepada perkara-perkara yang berselisih manusia. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan dikatakan menjadikan umatku khairu umat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada umat-umat manusia. Ini Nabi Muhammad berkata kepada semua Nabi-Nabi yang ada pada ketika itu. Dan dijadikan aku, umat-umatku, umat yang pertengahan. Tidak ekstremis, tidak bawah sangat. Umat pertengahan. Khairu umu awsatuha. Jadi umat yang pertengahan. Dan dijadikan umatku, umat yang awal dan di umat yang akhir. Maknanya awal dan akhir ni apa? Umat yang awal dikatakan masuk syurga. Kan umat yang akhir, kita yang umat yang terakhir di dunia. Itulah kalau kita lihat. Dan Allah telah membersihkan dadaku dan meletakkan dadaku hikmah dan mengajarkan aku segala-segala ilmu-ilmu dan menjadikan aku fatihan, khatiman. Yani fatihan dikatakan memberi orang yang pertama memberi syafaat pada hari kiamat. Dan aku adalah Nabi yang terakhir. Dan berkata Nabi Ibrahim, adakah ini kelebihan yang Allah berikan kepada engkau? Kata Nabi Ibrahim, Masya Allah, paling besar. Ini yang kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan selepas tu malaikat didatangkan oleh Rasulullah SAW 3 benjana ataupun 3 mangkuk air lah, dikatakan tertutup. Okey. Yang pertama diberikan oleh Nabi, dikatakan minumlah. Dan Rasulullah minum, dan apabila minum dengan rasa yang sedap, mudah. Dan bencana yang kedua dikatakan didatangkan susu, maka Rasulullah pun minum. Dan apabila Rasulullah minum, Rasulullah rasa kenyang dengan apa yang telah didapatkan minuman tadi. Dan yang ketiga datangkan dengan satu bencana ataupun mangkuk ataupun cawan lah dikatakan dengan ada airnya arak. Rasulullah kata, aku tak nak minum kerana aku telah kenyang dengan minuman 2 air tadi. Okey. Dan Jibril kata, alhamdulillah engkau telah balik kepada fitrah. Kalaulah engkau minum arak ni, maknanya umat kau akan suka kepada arak. Itu yang dikatakan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalaulah Rasulullah ambil arak, habislah kita. Kita pun terpaksa minum arak rasanya. Alhamdulillah dengan Rasulullah nikmat tadi, dikatakan Rasulullah minum air pertama, yang dikatakan air pertama tu air Zam-Zam. Yang kedua dikatakan al-laban. Laban tu maknanya susulah. Sepuas-puas Rasulullah minum sampai kenyang. Selepas itu Rasulullah diangkat ke Mi'raj, ke langit Sidratul Muntaha. Apabila dia ikat burak tersebut, burak tu tidak terbang lagi. Maknanya burak tu tidak ikut sama Mi'raj. Dikatakan dalam hadis lain, ada yang kisah lain, dikatakan Rasulullah lihat satu tangga, macam tangga, tak tu tangganya berkilauan dengan cahaya, dengan emas yang hiaskan. Rasulullah akan naik tangga tu dengan para malaikat Mi'raj ke langit dunia. Ini yang yang fadilat yang dapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dikatakan dia naik sampai dengan malaikat tangga tersebut sampai ke pintu pertama. Apabila sampai pintu pertama, Jibril pun disapa, diketuklah, macam orang nak naik atas pintu. Siapa tu? Aku Jibril. Kata dia, siapa dengan kamu? Dia adalah Muhammad. Adakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus dan telah diutuslah ke dunia ini. Dan Rasulullah dan para malaikat pun naik. Apabila dia masuk langit yang pertama, dia melihat seorang lelaki yang dikatakan dicipta oleh Allah secantik-cantik kejadian. Tidak ada kekurangan pada dia. Itulah diciptakan oleh yang Allah. Tidak ada kekurangan lelaki itu. Dan dikatakan pada lelaki tersebut, di kanan dia tu ada pintu yang keluar. Pintu yang keluar darinya ialah bauan wangi. Dan yang tangan kiri, di sebelah kirinya ada pintu yang keluar darinya bau-bau yang tidak baik, yang busuk. Jadi apabila dilihat
lelaki tersebut melihat ke kanan, dia akan senyum, dia ketawa. Apabila lihat ke kiri, dia akan rasa sedih dan dia akan rasa menangis. Apabila pandangan itu terjadi, Rasulullah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Jibril, man hadha syekh?" Dia kata, siapakah orang tua ini ataupun orang ini yang diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang cantik? Dan dia kata, "Wa ma hadha babani?" Dan apa yang pintu kedua-dua ni? Dia katakan. Dan dikatakan oleh Jibril, itu lelaki adalah abuka Adam. Itu adalah bapa engkau ya Muhammad, Nabi Adam. Dan pintu yang kanan dikatakan adalah syurga. Apabila dia lihat ke kanan, dia senyum. Dia lihat umat-umat zuriat dia masuk syurga, dia senyum dan dia gembira. Dan apabila dia lihat pintu kiri, dia rasa sedih dan menangis kerana zuriat dia dicampakkan ke api neraka. Dia neraka Allah, na'udzubillah min zalik. Terus Nabi pun diajak oleh malaikat Jibril naik ke langit yang kedua. Apabila sampai langit kedua, sama juga ditanya oleh penjaga langit. Okey, langit kedua ada penjaga dia. Pertama ada penjaga malaikat, kedua pun ada. Setiap langit yang dinaik oleh Rasulullah dengan Jibril, ditanya oleh penjaga tersebut, siapakah itu? Siapa? Aku Jibril. Siapa dengan engkau? Aku adalah, yang bersama aku adalah Rasulullah Muhammad. Adakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Dan apabila Rasulullah sampai ke langit kedua, dia melihat ada dua lelaki. Dia katakan dua syabani, dua lelaki, dan dia bertanya, "Wahai Jibril, siapakah dua pemuda itu? Dua lelaki tersebut?" Kata Jibril, dia adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka adalah saudara engkau juga, kata dia. Okey. Dan seterusnya Nabi diangkat ke langit yang ketiga. Tadi langit kedua, langit ketiga sama juga. Penjaga langit berkata, "Siapa?" "Saya Jibril." "Bersama sama engkau?" "Bersama kau adalah Muhammad." Dan dikatakan apabila Rasulullah naik, dia melihat seorang lelaki yang dikatakan diciptakan oleh Allah dengan secantik manusia dan secantik-cantik perangai, seperti lawahnya bulan purnama, seperti selain planet-planet yang lain. Okey. Dan Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah lelaki tersebut? Dan Jibril kata, dia adalah akhuka ataupun abang kau ataupun saudara kau, ialah Nabi Yusuf. Selepas tu diangkat Nabi naik ke langit yang keempat. Apabila sampai, penjaga langit yang keempat kata, "Siapa itu?" "Saya Jibril." "Bersama engkau siapa?" "Dia adalah Muhammad." "Adakah dia telah diutuskan?" "Ya, dia telah diutuskan," dia katakan. Dan Rasulullah melihat seorang lelaki dikatakan yang berada di situ. Okey, dan Rasulullah bertanya, siapakah beliau? Dan Jibril mengatakan, dia adalah Nabi Idris yang diangkat oleh Allah tempatnya yang tinggi. Kita lihat. Dan Nabi pun dibawa lagi naik ke langit yang kelima. Apabila sampai langit yang kelima, berkata penjaga langit yang kelima, "Siapa?" Kata, "Saya Jibril." "Siapa bersama kamu?" Dia cakap, "Muhammad." "Adakah dia telah diutuskan?" "Ya, telah diutuskan." Dan Rasulullah melihat di dalam langit yang kelima seorang lelaki yang duduk dan di kelilingnya adalah kaum-kaumnya dan dia telah bercerita dengan dia. Jadi Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, siapakah lelaki tersebut? Dia kata, dia adalah Nabi Harun yang disukai oleh kaumnya. Yang keliling-keliling yang tu, yang dengar cerita tu adalah Banu Israel, kata Sayyidina Jibril. Dan seterusnya Rasul diangkat seterusnya ke langit yang ke-6. Apabila sampai langit yang ke-6, dan dia pun ditanya oleh penjaga langit, siapa engkau? Aku adalah Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Sama juga soalan dia yang mana tadi telah saya terangkan. Dan Rasulullah melihat pada langit yang ke-6 seorang lelaki yang berada di sana, dan dikata, siapa itu lelaki yang langit ke-6? Kata Jibril, dia adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan seterusnya dikatakan
Seterusnya dikatakan dia naik ke langit yang ke-7. Apabila sampai langit yang ke-7, bersama juga soalan yang ditanyakan oleh para malaikat dan dijawab juga sama oleh para malaikat Jibril dengan jawapan yang sama. Seterusnya Rasulullah naik langit yang ke-7. Apabila masuk langit yang ke-7, dia melihat seorang lelaki yang duduk di kursi dan keadaan yang beruban. Maknanya kursi yang dikatakan dekat dengan syurga lah, dan keadaan yang beruban. Dan duduk di sana dekat dengan dia adalah kaum dia yang duduk, yang dikatakan warnanya putih, wajahnya putih seperti kertas. Kertas kan putih. Okey. Dan ada juga kaum yang warnanya, wajahnya lain. Okey. Dan dikatakan mereka yang berwarna lain dikatakan masuk di situ ada tiga sungai. Maka dikatakan mereka yang ada dengan Nabi Ibrahim, mereka masuk sungai yang pertama, mereka mandi, mereka bersih, keluar. Apabila keluar, color mereka, warna mereka dah bertukar, dan mereka masuk yang sungai kedua. Keluar lagi, bertukar color, dan masuk yang sungai ketiga. Apabila keluar lagi, bertukar color, dan mereka akan duduk bersama para sahabat di sana. Dan Rasulullah bertanya dengan Jibril, ni apa ni? Terjadi ada sungai, orang, ada kaum yang masuk keluar untuk mandi. Dia kata, Jibril berkatakan, apa Jibril kata? Jibril kata, orang yang tua tadi yang beruban ialah dia adalah Nabi Ibrahim. Dia adalah Nabi Ibrahim, orang yang pertama yang beruban di dunia. Nabi Ibrahim dikatakan orang yang pertama beruban di dunia. Dan mereka-mereka yang putih muka mereka itu adalah kaum dia. Okey, yang tidak campurkan aduk keimanan dengan kezaliman, kebatilan. Okey. Dan ada juga yang warna lain, mereka beriman dan mereka berbuat perkara-perkara yang tidak baik. Dan mereka apabila bertaubat kepada Allah, dan taubat mereka diterima. Sebab tu kita lihat dimasukkan dalam sungai lain, bersih keluar, dan sungai dimasukkan sungai lain dan bersih keluar, dimasukkan sungai lain dan bersih keluar, dan mereka duduk bersama-sama para sahabat-sahabatnya dalam syurga. Maka bila mereka berdosa, mereka dicuci dulu. Macam itulah. Mereka dicuci dulu, dibersihkan dosa-dosa mereka, keluar lagi, dimasukkan ke sungai lain, dicuci lagi, keluar lagi, macam itu. Sampailah bersih, baru mereka dimasukkan ke syurga bersama-sama kaum-kaum Nabi Ibrahim. Dan dikatakan, apa itu? Dikatakan dalam tu sungai tersebut, dikatakan pertama sungai yang dimasukkan ialah sungai rahmat. Allah berikan rahmat kepada mereka. Dengan taubatnya mereka, Allah bersihkan, masukkan ke sungai rahmat. Dan kedua, sungai nikmat. Nikmat Allah berikan kepada mereka. Dan yang ketiga, sungai itu mereka diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka bersih daripada segala dosa-dosa. Kita lihat begitulah. Kita lihat apa yang terjadi di langit pertama dan di langit yang ketujuh. Sampaikan satu ke tempat, dikatakan dia dah sampai ke langit, dikatakan yang Sidratul Muntaha. Dan dikatakan dalam tafsir Tabari ini, Sidratul Muntaha ini adalah salah satu tempat yang mana di dalamnya ada satu pohon. Okey. Sidratul Muntaha, pohon yang keluar daripada sungai tersebut, airnya tidaklah dikatakan tidak berubah. Kalau dia bersih-bersih, kalau dia susu-susu lah. Okay. Dan rasa dia pun tidak berubah. Okay. Kalau dia air sungai harak, akan rasanya sedap, untuk lazat untuk pada siapa yang minum. Dan ada juga sungai-sungai dikatakan di dalam syurga, sungai asal. Apa asal? Madu yang bersih. Okay. Dan dikatakan Sidratul Muntaha tu, dia punya besar pokok dia tu, dikatakan seperti kalau orang naik kenderaan dan dia jalan ke bayangan shadow pokok tersebut, selama 70 tahun perjalanan dia pun tak habis-habis.
Dia punya besar tu, maha besar sungai tersebut. Dan dikatakan dia ditutupi dengan cahaya yang Allah berikan kepada syurga tersebut. Dan dikatakan malaikat-malaikat juga berada di sana seperti bertinggik-tinggik di pokok-pokok tersebut. Malaikat terlalu besar. Dia kata Sidratul Muntaha tadi. Ini yang tertera dalamnya tafsir Tabari yang saya kupaskan tadi. Dan katakan apabila di syurga nanti mereka Rasulullah berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ kita lihat apabila sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah malaikat Jibril kata aku tak boleh masuk. Dan engkaulah Rasulullah teruskan, dan Allah memberikan Rasulullah satu amanah, yakni salat 5 waktu kita tu diberikan kepada Rasulullah 50 waktu pada ketika itu. Dan 50 waktu, dan Rasulullah ambil dengan dia, baiklah apabila turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata tak boleh, kau naik lagi, minta dikurangkan kerana umatmu tidak boleh tahan, tak boleh buat kalau 50 waktu, sedangkan Bani Israel tidak boleh melaksanakan solat tersebut. Jadi Nabi Musa suruh Nabi Muhammad naik jumpa kepada Allah, minta dikurangkan bab solat ataupun amanah solat yang diberikan, tanggungjawab solat untuk umat Muhammad. Akhirnya Allah berikan 5 kali waktu untuk solat, dengan setiap suatu waktu 10 pahala. Jadi apabila kita solat 5 waktu, 50 pahala, seperti mana 50 waktu, 50 pahala yang diberikan kepada umat terdahulu. Jadi begitulah kita lihat sedikit sebanyak cerita Isra' wa Mi'raj, dan dapatnya kita amanah ataupun tanggungjawab fardu untuk solat kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah. Dan saya ingat dengan sedikitnya pencerahan daripada Isra' wa Mi'raj dengan kisah Rasulullah, dapatlah kita menghayati dengan pengorbanan Rasulullah untuk mendapatkan amanah solat tersebut, dan beliau melaksanakan solat, dan kita pula umat Muhammad disuruh oleh Allah untuk melaksanakan amanah solat ini ataupun fardu solat, untuk kita melaksanakan menyembah Allah dalam satu hari 5 kali. Jadi saya rasa di situ saja, insya-Allah dapat pendengaran saya pada pagi ini, pada malam ini. Yang baik datang pada Allah, yang kurang baik datang pada diri saya dan kelemahan saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.